Leman menelan air liur mendengar cerita daripada rakan-rakannya ketika mereka melepak di warung Pak Abu. Walaupun dia tidak pernah bertembung dengan hantu pocong itu, tetapi mendengar cerita Samad dan Ibrahim sudah membuatnya mahu terkucil di dalam seluar. "Aku tak nampak lagi, tapi jiran aku pernah nampak. Elok je berbungkus," cerita si Samad dengan muka yang bersungguh-sungguh. "Dah namanya pocong, mestilah berbungkus," ujar si Ibrahim pula. "Korang ni tak ada benda lain ke nak cerita? Kita kena ambil tahu, Man. Benda ni jadi dekat kampung kita kot. Kalau dibuatnya malam ni benda tu ketuk tingkat bilik kau, nanya. Mulut kau jangan celupar, Man. Kan hari ni kau makan selipar, bukan nasi." "Bukan celupar. Dah benda tu ada dalam kampung kita. Kemungkinan untuk jumpa tu memang besar." Leman menelan air liur. Jauh di sudut hati, dia mengakui yang kata-kata Samad itu tidak mustahil. Dia meneguk teh dengan rakus, lalu meminta diri. "Kau bayar," Leman berkata. Samad mencebik. Kemudian perbualannya dengan Ibrahim disambung. Kali ini giliran si Ibrahim pula yang berkongsi cerita. "Akak Cijah seberang rumah aku ada beritahu mak aku petang semalam yang benda tu duk intai-intai dari celah dinding papan rumah dia." "Pukul berapa?" "Dalam pukul 10 macam tu. Mak aku apa lagi? Teruslah suruh bapa aku tutup segala lubang dekat rumah tu." Pak Abu yang baru selesai menghantar pesanan pelanggan duduk semeja dengan dua sekawan itu. "Pocong ni disebabkan orang yang mengamal ilmu hitam. Aku tahulah. Sebab masa aku muda-muda dulu pun pernah kampung ni dikacau dengan hantu pocong." Pak Abu bercerita. Samad dengan Ibrahim mengerut kening. "Teruk ke gangguannya, Pak Abu?" "Sampai 100 hari benda tu duk kacau." Bulat mata Samad dan Ibrahim mendengarnya. "Lepas 100 hari tu, benda tu terus hilang ke, Pak Abu?" Pak Abu mengangguk. "Itu pun lepas orang alim kampung sebelah yang halau." "Pak Abu pernah tengok sendiri ke pocong ni?" "Banyak kali dah, Mat. Harap kali ni aku tak jumpa lagi dah. Aku ni dah tua. Tak larat dah nak lari kalau kena kejar dengan pocong." Terburai tawa Samad dan Ibrahim. Leman memerhatikan bapaknya membuat kerja dengan dahi yang berkerut-kerut. Ada sesuatu yang mahu ditanyakan, tetapi dia serba salah. "Kamu ni kenapa? Dah tebas belum rumput yang bapak suruh tu?" tegur Pak Majid. Leman menggaru-garu kepala lutut yang digigit nyamuk. "Dah. Habis tu, tak reti-reti nak tolong bapak sapu sampah dekat sini pula." Leman mencebik. Dia mendekati Pak Majid. "Pak, betul ke kampung kita ni ada pocong?" Soalan tersebut akhirnya berjaya keluar dari mulutnya. Pak Majid mengangguk. "Malam ni Man tidur dalam bilik mak dengan bapak lah." "Dah besar panjang pun penakut lagi. Kamu tu kan anak jantan. Kenalah berani. Sudah, siapkan kerja tu. Jangan nak mengarut." Pak Majid membebel. Dengan perasaan tidak ikhlas, Leman mencapai pencakar, lalu mencakar sampah sarap dengan mulut yang bermuncung. Siap sahaja kerja di kebun, dua beranak itu terus berehat di rumah sahaja. Leman dan kedua orang tuanya duduk berkumpul di ruang tamu sambil menonton televisyen. Tidak lama selepas itu, Mak Mah membuka topik hantu pocong. "Saya dengar ada orang nampak benda tu dekat warung Pak Abu malam semalam, bang." Merinding seluruh tubuh Leman. "Terpacak je katanya, dekat tengah-tengah warung. Tok Guru dah tahu ke pasal ni, bang?" tanya Mak Mah selepas suaminya tidak berkata apa-apa. "Wallahualam. Rasanya dia tahu." "Macam manalah benda tu boleh muncul dekat kampung kita pula? Hari tu penanggal, ni pocong pula." Bertambah-tambah ketakutan Leman selepas mendengar nama penanggal. Permintaan dan rayuan Leman untuk tidur di bilik Pak Majid dan Mak Mah tidak dilayan.
Dia terpaksa tidur di bilik sendiri walaupun dia tidak rela. Sepanjang malam dia tidak boleh melelapkan mata. Tepat jam 12:30 malam, Leman terkejut apabila mendengar bunyi aneh di luar bilik tidurnya. Leman terus berselubung di dalam selimut dengan badan yang menggigil. Bacaan ayat suci juga lintang pukang dalam kepala. Bunyi tersebut semakin rancak di luar. Leman mengurut dada dan berdoa. Dinding biliknya diketuk kuat. Dengan lutut yang terketar-ketar, Leman membuang selimutnya ke tepi, lalu turun dari katil. Dia mahu ke bilik kedua orang tuanya sebelum dia terkena sakit jantung. Pak, buka pintu. Kenapa ni? Pak Majid menyoal Leman yang sudah terduduk di lantai. Wajah anaknya pucat lesi. Pocong. Leman memeluk kaki Pak Majid erat-erat. Nyaris-nyaris terlucut kain pelikat orang tua itu. Pak Majid terus bergegas memeriksa sendiri keadaan di luar bilik Leman. Dia mencapai lampu suluh, lalu membuka tingkap ruang tamu. Lampu picit dihidupkan dan disuluh ke tepi bilik tidur anaknya. Seluruh tubuh orang tua itu merinding seram tatkala ternampak hantu pocong yang sedang menghantuk kepalanya ke dinding. Astaghfirullahalazim. Pak Majid terus membaca ayat kursi dengan lantang. Pocong itu menoleh ke arahnya. Wajah makhluk tersebut hitam dengan mata putih yang terbelalak. Ia mula mendekati tingkap tempat Pak Majid sedang berdiri. Pak Majid terus melakukan azan dengan sekuat hati. Tidak lama kemudian, ia menghilang seperti angin. Apa yang tinggal hanyalah bau seperti sesuatu yang rentung terbakar. Malam itu, Leman akhirnya berjaya tidur sebilik dengan emak bapaknya. Keesokan hari, dia diserang demam panas. Samad dan Ibrahim datang melawat selepas mendengar yang Leman sekeluarga dikacau oleh pocong. Kedua-duanya mengeluh melihat keadaan Leman yang terketar-ketar. Kau jangan risau, Man. Benda tu dah tak ada dah. Tok Guru ke yang selesaikan benda ni? Tanya Mak Mah. Samad menggelengkan kepala. Sebenarnya Tok Guru pun tak tahu macam mana benda ni boleh gaib secara tiba-tiba. Mungkin dah pergi ke kampung lain kot. Baguslah kalau dah tak ada. Mungkin ada orang nak test ilmu lah tu. Harap-harap benda ni takkan balik ke sini semula. Mana tahan malam-malam tak melepak dekat warung Pak Abu. Leman menggigil-gigil di atas katil. Dia tidak berapa dengar dengan apa yang dibualkan. Dia fobia dengan bunyi ketukan sampai berbulan-bulan lamanya. Ada satu persoalan dalam kepala setiap penduduk kampung itu. Adakah hantu pocong itu sudah betul-betul pergi?